bahawa kau jadikan matamu itu pada tempat sujud kamu. Sempurnaan diam itu 3 perkara. Keduanya, bahawa kau jadikan hati kamu itu kepada Allah. Dan ketiganya, bahawa jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Ini kesempurnaan. Yang ini bukan wajib. Bukan benda wajib berdiam. Yang faham? Yang ini kita cerita sempurna macam mana nak pergi sempurna qiyam. Adapun wajib qiyam, maka qiyam itu tak boleh macam rukuk. Mana dia kena qiyam, mana dia kena berdiri betul. Qiyam tu berdiri betul. Berdiri betul maknanya dia tak boleh berdiri macam rukuk. Dia boleh berdiri kan, berdiri kadang-kadang ada orang berdiri macam tu. Dia tak berdiri tegak tu. Berdiri macam tu. Ada orang dia berdiri macam tu. Pasal apa dia berdiri macam tu? Memang dia bongkok. Orang tu. Dia berjalan pun macam tu juga. Dia berjalan pun macam rokok. Jadi orang yang macam ni, masa dia rokok, dia kena lebihkan rokok. Dia kena lebihkan, lebih daripada dia. Kalau dia macam ni, mana dia rokok lebih lagi. Kalau dia macam ni dalam jalan, dia rokok lebih lagi. Kadar kemampuan dia lah. Kalau dia mampu, kalau dia tak mampu, kalau dia rokok, dia tak ada rokok, patah pinggang tak boleh. Kat mana dia mampu lah. Nah, yang ini kesempurnaan. Kesempurnaan qiyam. Kesempurnaan diri betul. Nah, jadi dalam mazhab kita bila berdiri betul, maknanya qiyam lah. Qiyam dalam rakaat tu. Kita qiyam berapa kali? Kita qiyam masa kita baca Fatihah, baca surah, kita qiyam. Lagi sekali kita qiyam masa yang tidak. Jadi kita qiyam, kita letak tangan kita dhammul yadain, dhammul yadain, himpun dua tangan ala surah, atas tangan. Jadi atas daripada dia macam ni, ada yang ni pusat kita di sini. Pusat kita di sini. Pusat kita. Jadi letak dua tangan ni atas ni pergelangan tangan. Ini hadis yang sahih daripada Nabi SAW macam ni. Dia hadis sahih ni banyak. Banyak, tapi yang kita pegang yang ni, ambil yang ni. Jangan pegang yang macam lain. Yang macam ni, yang kita pegang macam ni. Ni atas daripada pusat ke kiri sikit. Bila kita tengok Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjid Haram pun macam ni. Tengok Imam Masjid Haram pun dia pasal macam ni. Sebab itu mazhab Syafi'i. Dia mungkin pasal yang ini selesa sikit pun. Daripada ada yang boleh letak sini pun boleh. Tak ada dah. Ada hadis tak ada dah. Tak ada tu mazhab mana? Allah Allah katanya mazhab. Sebab memang ada tak ada kan. Tapi memang ada. Tapi dia tak banyak riwayat. Atas dada ni riwayat dia tak banyak. Yang banyak yang macam ni atas pusat ni atas pusat ke kiri sikit. Jangan macam ni. Ini banyak. Ini yang kadang-kadang dia jadi macam tu. Bila jadi macam ni, maaf, dada kita tidak mengadap kiblat. Bila dada tak mengadap kiblat, itu batas banyak. Kita dalam mazhab kita ni, dada kena mengadap kiblat. Dada tak boleh macam ni, sejarah. Kalau kita awal jemaah faham ni, bila macam ni, kadang-kadang dia cenderung kepada dada tu kali sikit. Tak mengadap pada kiblat. Dia tak mengadap pada kiblat, itu membatalkan sebenarnya. Jadi macam ni. Macam ni ada orang kata boleh. Memang ada hadis lah. Satu lagi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia bawa pusat. Bawa pusat. Kalau kita tengok kadang-kadang Tok Guru Nazis, dia sekarang tak tahu ni sebab dia orang Haji India. Dia orang Haji India. Dia banyak baca kitab hadis. Yang terkesan dengan dia buku yang tu lah. Tak ada masalah. Pasal dia mengaji, dia boleh buat yang macam dia mengaji. Kita yang mengaji ni adalah kitab macam ni. Atas pusat ke kiri sedikit. Jangan atas pusat betul dia kiri sikit. Kiri sikit. Ustaz, ada yang macam berkumpul tak ada? Macam ni kadang. Dia orang macam ni. Yang macam ni saya tetap dia ambil lah. Boleh Ustaz? Sejuk ke? Jangan mungkin dia sejuk dulu. Tak boleh ke tak boleh?
Tak ada masalah. Mata khilaf sunnah. Kita ikut sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi macam ni. Macam ni. Kan kalau macam ni pun tak apa. Kalau dia tak qiyam memang jadi betul. Tapi berdiri betul itu bersama. Mengumpulkan dua tangan atas perut. Atas daripada pusat. Dia kena mengumpul dengan dua tangan ni. Tapi perlu tubuh tu pelik sikit lah. Kalau macam ni pelik lah. Tak ada melima. Ada. Ustaz, dia cakap atas pusat, betul pusat sini ke ataupun pusat kat bawah kita kat atas. Atas. Bukan tangan kita atas pusat. Ni pusat kita. Ini pusat dia kat sini. Ya, ini atas pusat. Pusat dia sini, ni atas daripada pusat ni. Atas daripada pusat. Maksudnya bukan betul-betul pusat di bawah tapak tangan kan? Bukan. Macam ni. Di pusat sini, ni tangan macam tu ke kiri sedikit. Bukan macam ni. Ni banyak. Sini ni. Ramai menentu. Lagi. Kalau India, bawah pusat lah. Kalau India, Pakistan, bawah pusat lah. Sebab dia tinggi je ke. Mungkin kalau pun sehat tu elok lah bawah pusat. Yang tadi ya. Boleh, kita kira sunnah Nabi ya. Macam mana yang Nabi? Jadi ini kesempurnaan. Jadi kesempurnaan bila kita berdiri, jadikan matamu itu pada tempat sujud kamu. Jadi mata kita tu tengok tempat sujud. Ini nak dapat mata penuh lah. Cara nak jawab periksa, cara nak dapat sembahyang tu dapat mata penuh. Jadi nak dapat mata penuh di dalam sembahyang, dia ada pekerjaan zahir, ada pekerjaan batin. Pekerjaan zahir ni kebanyakan dalam fiqh ni pekerjaan zahir lah. Dan pekerjaan zahir maksudnya kita sembahyang macam mana. Jawab tu. Jadi apa ni, mata kita tu kena tengok tempat sujud. Ustaz, kalau Kalau kita tunduk, dia macam kalau di mata dia jadi macam pening lah. pening. Dia kena tunduk sikit lah. Kalau mata dia tu dia kena turun tu dia macam pening lah sikit lah. Ya. Macam orang pakai di mata kan dia rasa. Okey. Jadi tak boleh tengok tempat sujud lah. Dia boleh tengok tapi dia kepala dia tunduk sikit. Tak apa. Kepala tunduk sikit tak apa. Kepala tunduk sikit, kepala donor sikit itu tak masalah. Tapi yang sunat ni kita kalau sunat nak dapat kesempurnaan qiyam. Yang dapat kesempurnaan qiyam, mata kita tu tengok tempat sujud. Ini semua ada hadis lah. Ini semua ada hadis. Keduanya bahawa engkau jadikan hatimu itu kepada Allah. Memang hati itu tempat untuk Allah Ta'ala saja. Sebab tu kita bila kita sembahyang, kita kena tutup pintu-pintu syaitan dalam hati. Kita kena tutup pintu-pintu syaitan. Macam mana yang kata kita buka pintu syaitan? Kita buka pintu syaitan antaranya bila kita marah, bila orang marah. Ini kena buat sifat sebelum sembahyang tu kena pastikan pintu-pintu ni ditutup. Apa pintu-pintu ni? Yang pertama marah. Bila dia marah, dia sembahyang. Kan? Maknanya sembahyang tu kadang-kadang duk marah dekat orang ni. Kan? Duk marah. Jadi bila orang marah ni dia hilang kestabilan, kewarasan. Orang marah kadang-kadang dia buat macam-macam lah. Dia cakap yang tak betul, dia bohong, dia fitnah. Itu cara marah. Jadi semua itu tutup. Itu marah tutup. Marah tu masuk juga lah. Dendam, masuk juga benci. Itu semua pintu marah. Jadi pintu marah ni bila buka, bila ada masa kita semayang ni, bila kita semayang, hati kita tak bersih. Tak bersih macam mana? Sebab kita buka pintu-pintu syaitan. Antara pintu syaitan, dia nampak. Ini yang Muhammad Ali tulis dalam kitab. Yang kedua, antara pintu syaitan juga ialah apa ni? Tamak. Tamak kepada harta dunia. Tamak kepada harta dunia. Dia kadang-kadang ni
apa ni, bila kita sebelum sembahyang tu benda-benda wajib tu kita tak buat. Benda-benda wajib. Apa benda-benda wajib yang kita tak buat ni? Imam Ghazali tulis dalam kitab dia. Benda-benda wajib ni tambah, maksudnya kalau dia ada hutang, dia tak bayar hutang. Kalau dia ada benda-benda wajib yang dia tak settle, dia kena settle. Benda wajib. Begitulah juga dengan sifat-sifat yang lain. Macam bakhil dan juga sifat-sifat yang lainnya saya tengok. Banyaklah pintu-pintu syaitan tu, maksudnya ada segi kebersihan hati. Di hati kita tu kena tengok, kena hilang sifat hasad. Hasad tu maknanya ialah kita bercita-cita nikmat yang ada pada saudara kita tu hilang. Bercita-cita lah, bukan apa-apa, bercita-cita. Tengok orang dapat nikmat, orang berjaya, dia hasad. Dia suka kalau orang tu jatuh, kalau orang tu tak berjaya, tu dia hasad. Itu semua sifat-sifat syaitaniyah. Jadi sifat-sifat ni semua kena buang. Terutamanya bila kita nak berhadap Allah. Allah Ta'ala tengok semua ni. Jadi bila tak ada sifat-sifat ni, baru hati itu bersih, baru boleh isi dengan Allah. Hati itu kalau ada sifat-sifat kotor macam ni, dia tak boleh isi dengan Allah. Allah tak boleh masuk. Allah dengan dunia tak hidup sendiri. Sebab tu hati kita kena bersih. Hati kita ni hanya untuk Allah. Cinta untuk Allah. Buat apa-apa pun semua kena ada Allah. Buat apa-apa semua kena ada Allah. Itu yang kita kena ada ilmu. Jadi ilmu tu macam mana? Ilmu tu supaya kita buat apa pun dapat pahala kerana Allah. Allah Ta'ala redha. Biarlah berjalan pun dapat pahala juga. Jalan dah harus. Makan pun dapat pahala juga. Makan pasal dapat pahala sebab orang pergi dia makan. Orang pergi makan, dia tak makan. Jadi orang tuan rumah pasal macam. Rumah pasal apa? Pagi tak makan. Tapi tuan rumah pagi makan tu dah harus. Tuan rumah pagi dia makan. Dia tahu kata tuan rumah ni suka dia dapat. Dia dapat lagi. Ya, dia nak kambing pula. Tuan rumah suka sebab tu hebat. Tapi jangan makan banyak. Jadi ni semua hati kita tu kita jaga. Nak kita jaga macam mana? Hati ni banyak yang dia kotor sebab hubungan antara makhluk. Hubungan antara makhluk ni dengan orang. Dengan orang tu kena jaga. Yang banyak tu ialah hasad. Hasad tu kena jaga. Hasad tu mana apa? At-tamanni ala zawali ni'matil ghaib. Tu dia tarik hasad. Pendek ya. Bercita-cita hilang nikmat yang ada pada saudara kamu orang Islam. Cita-cita ya. Bukan ada cita-cita ya. Tengok dia berjaya rasa. Tengok orang tu hebat rasa. Tengok dia dapat nikmat rasa. Tak sedap. Yang tu tak mau. Yang tu kena buang. Jadi macam mana nak buang? Tu kena ada cara sendiri lah. Kalau kita tengok dalam penawar bagi hati, dia ada penawar dia yang dia bagi. Kapsul tu ada. Atau kena buka kitab penawar bagi hati. Antaranya macam mana? Antaranya yang kita tak suka apa yang tu kita puji. Kita tak suka orang tu yang kita puji, yang tu yang kita pergi bagi. Kita buat baik. Kita buat baik dan kita puji dia, kita lawan syahwat-syahwat yang ada dalam lintasan-lintasan yang ada dalam hati dan tidak membenarkan perkara-perkara tersebut menguasai hati. Yang tu ya. Hasad ni yang dia makan. Sebab tu Nabi kata ia kumul hasadah fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar. Hati-hati kamu dengan sifat dengki, kerana sifat dengki itu macam api makan kayu api. Sifat dengki itu macam api makan kayu api. Macam sifat dengki, dia makan amalan-amalan kita yang baik-baik. Habis buat baik semua dapat kat orang. Jadi bersih hati, lepas tu baru boleh menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yang kita menghadap Allah. Keduanya bahawa kau jadikan hati kamu itu kepada Allah. Jadi hati kita ni kepada Allah. Hati kita ni untuk Allah ya.
Jadi kita susah macam mana nak kata hati kita untuk Allah kan? Kita nak kasih untuk Allah Ta'ala saja. Itu yang kata kita kasih apa-apa pun, kita kasih kita tu kerana Allah. Kasih kepada isteri kerana Allah. Kasih anak kerana Allah. Kasih harta-harta yang Allah Ta'ala bagi itu kerana Allah. Allah Ta'ala titip pada kita, pinjamkan pada kita, supaya kita ini buat dengan cara yang baik. Kita jaga takbir dan urus dengan yang baik, dengan bagaimana, dengan cara yang Allah Ta'ala bagi. Jadi itu kerana Allah Ta'ala bagi. Yang Allah Ta'ala bagi harta benar-benar pun dia tak masalah. Bagi sikit kita ada masalah, bagi banyak kita ada masalah. Sebab apa? Sebab kita masih lagi dengan Allah, masih lagi jaga redha Allah. Yang itu kita nak. Jadi bila kita jaga benda ni, hati kita otomatik akan masuk Allah. Tapi kalau kita tak jaga, dia tak masuk. Tak boleh. Dan ketiganya bahawa jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Nah, jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Maksudnya bila kita mayang masa qiyam tu, jangan berpaling kiri kanan. Biasa memang tak ada orang berpaling, tapi mata aku tengok. Mata aku tengok ke kiri kanan. Biasa lah, kan? Takut kan ada bayang, ada tengok setan tu pun. Ada bayang apa? Hantu kamu bisa alam banyak aku setan tu. Jadi banyak mitos, orang lain ni banyak mitos. Saya ingat Arab tak ada setan tu. Masa saya di Mesir tu ada dekat TV, tapi TV hitam putih lah. Tak ada setan tu. Setan tu ni baru-baru je anak, dapat anak saya nak bawa kotor kan. Anak jelas tu baru tengok setan tu. Cukup pasal adik kita bawa TV besar. Ada TV besar kan. Ambil bengkok kan. Adapun kesempurnaan qiraat itu 3 perkara. Maka dia dapat jadi ya. Adapun kesempurnaan qiraat itu 3 perkara. Kesempurnaan bacaan 3 perkara. Pertama, engkau bacaan. Kau bacaan Kau baca akan bacaan. Ni yang Melayu kita ni macam mana macam tu? Kau baca akan bacaan. Yang di sini jatuh. Jadi kita akan jatuh. 3 perkara. Pertama, engkau baca akan bacaan. Kau baca akan bacaan yang sahih dengan tartil. Dia bacaan ni banyak jenis. Atau kena tanya Mujarifah, ada Mujarifah. Dia ada tartil, ada inhidar, lagi pun. Ini yang bacaan. Dia ada bacaan tartil. Tartil yang kita baca pelan-pelan, sebutan huruf dia jelas. Yang laju sikit tu tak ingat apa nama bacaan. Dia ada bacaan inhidar. Inhidar ni laju itu. Jadi kita baca yang tartil, yang sahih. Yang sahih ni, yang kita baca, yang kita dah baca ni riwayat Hafs an Asim. Kita baca riwayat Hafs an Asim. Bolehlah kita baca bacaan mutawatir, qiraah mutawatir. Dia ada banyak qiraah, ada banyak bacaan-bacaan. Ada yang bacaan-bacaan ni macam kita baca, tapi baris dia berubah. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ada yang baca wala tus'alu an ashabil jahim, itu adalah sahih Hafs an Asim. Tapi jumhur baca wala tas'alu an ashabil jahim. Dia ada semua, dia ada sebab nuzul ayat. Semua itu bacaan-bacaan yang sahih. Tapi yang kita baca ialah Hafs an Asim. Jadi bolehlah baca qiraat yang lain selain Hafs an Asim? Boleh. Boleh kita baca. Kalau nak dengar bacaan ni, kena pergi masa tarawih, pergi masjid UAE. Saya masa belajar dulu memang tarawih tu di masjid UAE habis pukul 11 lebih lah besok. Kalau tempat lain habis pukul 10, masjid UAE pukul 11, hampir 12.
Tapi imam-imam dia Masya Allah internasional. Internasional kan. Kalau di Mesir biasa gitu. Kalau di Mesir Cahaya. Terawih itu bercahaya. Hebat dia bercahaya. Kan dia punya qiraat, imam-imam dia baca sedap. Lepas tu dia betul-betul tadabbur ayat. Tengah dia baca, tengah sembahyang atau menangis terus semua kan. Biasa. Dan mesti ada yang sampai pukul 1, pukul 2 pun habis terus bacaan panjang. Tapi orang yang suka enjoy dia. Orang yang tak enjoy kan itu. Jadi apa ni, bacaan dia boleh kita baca bacaan mutawatir, no? Kalau kita ada Imam Hafiz, Imam kita ada nama Hafiz saja. Yang Al-Hafiz, Hafiz yang hafal Quran, yang hafal Quran, yang belajar banyak qiraat itu kan. No? Dan ketiadaan lahad, ketiadaan salaf. Jadi baca tu tak boleh ada salaf, tak boleh ada lahad. Terutama dari segi sebutan-sebutan makhluk. Kedua, engkau baca dengan tafakkur dan tadabbur akan makna. Baca dengan fikir, bayang dan hayati. Tadabbur makna hayati, tafakkur makna fikir, bayang akan makna. Macam orang Allah Ta'ala cerita tentang orang ahli neraka. Ahli neraka itu dibawa ke dalam neraka, diubah dalam neraka, kulit-kulit mereka itu musnah semua. Lepas itu Allah Ta'ala buat kulit. Kullama naqidat juluduhum baddalna juludan ghairah liyadhuqal azab. Ahli neraka itu dibakar dalam api neraka sampai masak kulit mereka, sampai habis, sampai hangus, diganti lagi kulit yang lain untuk mereka merasai betapa azab. Jadi baca tu memang saya pernah tengok, baca rasanya neraka ni ada orang tumbang, saya pernah tengok tumbang, menangis sampai tumbang, terlalu zauk dengan bacaan itu, tadabbur. Jadi baca tu dengan tafakkur dan tadabbur ini tidak dapat kecuali pada orang yang menguasai tafsir dan menguasai bahasa. Itu yang kita kenal belajar bahasa. InsyaAllah nanti kita akan buka untuk bahasa Arab yang Quran insyaAllah. Dan ketiga, bahawa engkau amalkan dengan barang yang kau baca itu. Jadi kita baca itu maknanya kita beramal, kita faham apa yang kita baca dan kita amalkan apa yang kita baca. Adapun kesempurnaan rukuk itu pada 3 perkara. Kesempurnaan rukuk. Rukuknya orang kata lepas daripada berdiri betul kita rukuk. Rukuk ni sebab kita tunduk. Tunduk belakang tu kena betul. Tunduk, cara kita tunduk belakang tu kena betul lah. Dan kita pegang dua tapak tangan ni, pegang kepala lutut. Itu sekurang-kurang rukuk kan. Maka kita rukuk, kita bagi betul belakang. Jadi kesempurnaan rukuk itu pada 3 perkara. Pertama, engkau ratakan belakang serta lehermu. Di belakang dengan leher itu kita samakan. Maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Jangan kepala tu dongak sikit, rendah sikit. Jadi bagi sama dengan belakang, sama. Dan tinggikan kepalamu, bahawa engkau hantarkan 2 tapak tanganmu di atas 2 lututmu. Jadi letak 2 tapak tangan tu atas 2 lutut. Dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Dan jarangkan anak jarimu maksudnya tak macam ni lah, Jangan rapatkan anak jari. Jarang. Ketiga, bahawa engkau tamak ninahkan rukuk. Yang ketiga, kena ada tamak ninah. Maknanya kena sebut, kena kurang-kurang. Berhenti sekejap masa rukuk tu kurang-kurang sebutan subhanallah. Dan dibaca tasbih serta ta'zim.
serta tasbih, subhan rabbiyal azim wa bihamdihi. Tasbih serta ta'zim, subhan rabbiyal azim wa bihamdihi. Azim tu apa Ustaz? Ta'zim itu mengagungkan. Nanti gini. Tasbih itu subhanallah, subhanallah itu tasbih. Subhanallah, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim. Tasbih serta ta'zim maknanya subhan rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu maknanya dalam rukuk. Dan ketetapan. Ketetapan itu maksudnya duduk tetap kan? Maknanya tumaninah itu tetap, sedap kan? Adapun kesempurnaan sujud pada 3 perkara. Kesempurnaan sujud 3 perkara. Pertama, bahawa engkau hantar 2 tanganmu berbetulan dengan bahumu. Berbetulan dengan bahu. Maknanya kita ni macam ni. Berbetulan dengan bahu. Kita sujud tu kan? Ada orang sujud macam ni. Suara tak apa? Suara tak salah. Cuma ni sempurna sujud macam ni. Dan kedua, hendaklah engkau renggangkan 2 lenganmu daripada 2 lambungmu. Ni 2 lengan ni, lengan rapat. Dengan busuk ni lah. Dengan busuk dengan perut. Maknanya renggangkan, pukul. Kita kata buat kepak sikit. Malaki kita kepak sikit ni. Jangan macam tu, macam ni. Pukul sikit. Sebuah-buahnya. Jangan beri kena. Jangan beri kena. Kalau yang ada semuanya kepak. Yang tu dia nak kawai tempat lah. Kepak buah besar juga. Betul. Saya ikut di mana-mana. Abang ada kewasan. Jadi kita semayang memang kena apa-apa lah. Tapi kita dalam zaman COVID ni, kita kena ikutlah pemerintah, saranan pemerintah. Wajiblah ikut saranan pemerintah. Wajiblah kita tulis nama. Wajiblah kita tulis nama. Wajiblah kita pakai mask. Ni saya tak pakai mask. Dosa kita dosa. Saya tak pakai tempat saya kuliah. Kalau masa tak pakai kuliah, kena pakai kan. Wajiblah pakai mask. Wajiblah tulis nama. Wajiblah bawa sejadah. Kalau wajib apa dia berikan? Kita jaga dia. Sepatutnya tak payah tanya dia lah. Sepatutnya tak payah tanya dia lah. Pasal apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin dalam kalangan kamu. Maknanya suruh taat kepada pemimpin. Cuma ayat ni kalau kita tengok, kalau orang yang beri tafsir, dia akan analisa sikit. Kenapa Allah ada ati'u, Rasul tidak ati'u. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ulang lagi taat. Tapi masa ulil amri, masa pemerintah dia tak ulang taat. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Dan pemerintah. Kenapa pemerintah kita tak ulang? Sebab Pemerintah dia ada yang adil kot. macam mana? Pemerintah dia ada yang kata penipu yang adil lah. Ikut yang ni. Macam mana dia tak adil. Jadi ati'u di sini kepada Allah, taat kepada Allah itu taat mutlak, tanpa ada pertikaian, tanpa ada persoalan. Begitulah juga dengan Rasul. Taat kepada Allah mutlak. Allah Ta'ala suruh apa pun buat. Tak boleh pertikaian. Taat kepada Rasul pun macam itu juga. Tak boleh pertikaian. Tapi ulil amri dia tak letak tengok. Maknanya di sini kena tengok apa yang ulil amri semua tu sama ada betul dengan syarak ataupun tak betul dengan syarak. Kalau betul dengan syarak, wajib ikut. Kalau tak betul, menyalahi syarak, bercanggah dengan syarak. Macam ulil amri kata boleh main judi. Itu tak boleh tu. Kan? Kita kerajaan kita tak suruh main judi. Tapi ada satu kerajaan yang negara Arab, dulu tak ada main judi. Dia buka kasino, dia suruh syekh-syekh dia masuk tengok kasino. Suruh masuk tengok kasino.
Saya orang tengok pasal kisah syekh-syekh tu dia punya gambar sikit punya banyak. Duduk atas meja kasino. Kawan tu bagi jawab tu. Dia kata, kami mana reti main? Hanya aku nak ajar Allah main. Ajar nonton, ni main. Di Malaysia, Alhamdulillah Allah Ta'ala tak buat apa juga. Allah Ta'ala jaga oleh kita. Dulu orang perempuan kan tak boleh buat kereta. Sekarang orang perempuan boleh buat kereta. Dulu hari Valentine tak boleh bagi bunga. Sekarang ni, dulu ni kalau hari Valentine, siapa yang kedai bunga pun dia sama. Hari ni, hari Valentine, syekh-syekh dia sendiri bagi. Hari ni hari dikasih rasa sama kisah bagi Rasulullah. Syekh dia sendiri bagi. Hari dulu tu fatwa kata haram, hari ni kata boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, berbalik kita kepada apa contoh apa ni? Ulil amri ya. Jadi ulil amri itu artinya jadi apa yang kita tengok ulil amri itu. Ulil amri itu kalau dia suruh yang menyalahi syarak. Tapi kalau dia suruh yang tidak menyalahi syarak, kita wajib ikut. Contoh macam lampu merah. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu kuning boleh jalan ke tak boleh? Tak lampu ada orang kata tak lampu kuning itu tekan. Patutnya lampu kuning kena berhenti lah, kena bersedia untuk berhenti. Bersedia. Saya tak bersedia. Jadi apa ni, lampu merah dia berhenti lah. Jadi lampu merah itu wajib berhenti. Memanglah kasi logik pun lampu merah dia belasar juga. Itu yang sedia macam-macam. Begitulah juga dengan pemakaian emas ni. Dalam kaedah sebut tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil masalah. Jadi apa sahaja yang pemerintah buat yang ada kepentingan umum, makna kena ikut, wajib. Dia wajib pada semua agama. Asal-asal tendes. Adapun kesempurnaan sujud, dua tangan, kemudian dua lengan, dan jangan kamu hampirkan keduanya kepada bumi. Apa makna jangan kamu hampirkan keduanya kepada bumi? Rapat. Maksudnya tangan ni tekan lantai lah. Maksudnya dia angkat sikit. Jangan bagi rapat dengan lantai. Sudah. Ini semua kesempurnaan sujud. Kesempurnaan, bukan sah tak sah sujud. Sah tak sah sujud, dia ada anggota sujud. Apa anggota sujud? Ada 7 anggota sujud. Yang ini yang wajib dalam sujud. Kena dai ini. Dai ini mana apa daripada mana tempat tumbuh rambut sampai ke kening. Kena bahagian ni. Bagaimana kalau ada rambut? Ada rambut dia jatuh sikit. Rambut dia jatuh sikit tu halang tak jari dia daripada kena anggota sujud, tak halang. Jadi masih sah. Masa saya kecil-kecil tu ada orang cakap, kalau rambut sebelah yang tu pun tak sah sujud. Saya punya masa tu tak reti lagi pakai punya rambut. Kan pasal dengar orang kata tu, tapi mengaji boleh kita bagi berapa. Jadi tak ada masalah. Kalau rambut macam ni jatuh, sujud. Soal tak? Soal lagi. Mana kena apa? Pasal kena lagi jahit. Kalau macam tu sejambur macam tu, itu tak salah. Boleh kalau kena dari sebelah pun tak apalah. Gambut jangan gambut lagi. Kita sujud dari sebelah kanan. Kena jahit. Jangan tak kena jahit. Kadang-kadang kita tengok kesian macam mana dia orang rajin main masjid. Masjid rajin, surau rajin. Tapi time sujud tak betul. Sujud macam mana? Sujud ni atas ni. Sujud atas ni atas. Kubur. Jadi kita minta Allah Ta'ala ampun lah. Tapi nak buat macam mana?
Nah, tu Dia yang tak tahu kata, besar kot. ya, Dia tak tahu kot. tak tahu tu masalah tu. Tak Tu yang kata beza antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Hal yastawi alladziina ya'lamun wa alladziina la ya'lamun. Sama ke orang yang cara yang orang tak tahu? Sama ke orang yang buat dengan cara yang betul dengan buat cara yang tak betul? Tak sama. Jadi itu kita mengaji ini tentang perempuan. Kita baca kitab ni supaya kita ada ilmu, kita beramal atasnya. Jadi itu yang kata anggota sujudlah dari. Lepas tu tangan. Dua tapak tangan ni. Dua tapak tangan, kemudian dua lutut. Kemudian dua perut jari kaki. Perut jari kaki. Jangan duduk macam tu. Dia kena macam tu lah. Kan? Kaki kita tak pergi macam ni, kita pergi. Lipat. Perut jari kaki. Kena bagi kena perut jari kaki atas rantai. Perut jari kaki kena. Satu ke dua ke kena. Dua-dua kaki. Tak yang dapat tangan. Tak set. Saya kena ya. Kena lah. Kena. Dia tak boleh rapat ni. Dia macam dalam dia bengkok. Ya. Tak kena apa? Tak apa. Dia buat setakat mana yang dia mampu. Buat setakat mana. Tak boleh rapat. Ketiga, bahawa engkau tamakninahkan pada sujudmu. Tamakninah pada sujud dan mengucap tasbih kamu serta ta'zim. Dan ucap tasbih serta ta'zim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala puji-pujian. Atau apa makna subhana rabbi? Apa makna Tuhan maha suci? Maha suci itu apa? Apa makna maha suci? Maha suci itu maknanya Allah Ta'ala itu suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Allah Ta'ala itu maha suci daripada segala sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, maha suci. Apa sahaja yang terlintas dalam hati kita tentang Allah, wallahu khilafu dzalik. Ma khatara bi dzalik wallahu khilafu dzalik. Apa saja yang terlintas dalam diri kita tentang zat Allah, tentang Allah, maka kita kena Allah Subhanahu wa taala itu kena khilafu dzalik, tak sama dengan apa yang kita bayangkan. Ada pun kesempurnaan duduk, insya-Allah kita sambung lagi pada kesempurnaan duduk. Dia tanya sikit, Ya. kenapa ada orang dia semayang, rajin ke masjid, semayang waktu, tapi masanya akhlak tak betul. Mas saya bila tegur orang sombong, orang tu sombong, ini kita, lepas tu tidak, maksudnya akhlak tak baik tak? Dia sombong, dengki segalanya, kenapa? Benarnya orang tu. Jadi kita semayang tu, bila kita semayang, kita kena hayati semayang kita. Hayati semayang kita kena takbir betul-betul. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah tu yang lebih besar daripada segala-galanya. Allah yang lebih penting daripada segala-galanya. Ya, apa yang Allah Ta'ala perintah kepada kita, itu yang kita lakukan, kita dahulukan daripada segala-galanya. Jadi kalau kita faham tentang semayang, kita faham pula tentang perintah-perintah Allah. Jadi di dalam semayang, perintah-perintah Allah dalam semayang, dan perintah-perintah Allah di luar semayang. Jadi perintah-perintah Allah dalam semayang itu supaya kita tu fokus, kita tu beringat, kita tu mengingati, memperingatkan diri kita tentang Allah dalam semayang. Jadi moga-moga bila kita betul-betul ingat pada Allah dalam semayang, di luar semayang pun kita ingat juga pada Allah. Di luar semayang pun kita masih lagi menjunjung
menjunjung perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam sembahyang ada larangan Allah ada. Dalam sembahyang ada perintah Allah ada. Bahkan dalam sembahyang itu diperingatkan kepada kita tentang perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada segala perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Jadi bagaimana salat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar? Bila seorang itu ingat pada Allah, ingat pada Allah dengan makna ingat pada perintah-perintah Allah dengan menunaikannya, ingat pada larangan-larangan Allah dengan meninggalkan. Itu makna kata supaya sembahyang kita itu memberi kesan. Adapun orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka semuanya mereka sudah biasa dengan meninggikan segala perintah Allah dan mereka tidak lihat lagi, maksudnya tinggal terus segala larangan Allah, dan bagi mereka sentiasa sahaja musyahadatullah. Musyahadatullah maksudnya melihat segala yang ada adalah tadbiran Allah. Nah, semua baik. Tadbiran Allah tak pernah Allah buat satu yang tak baik. Nah, semuanya ini tadbiran Allah, mereka menyaksikan itu dari musyahadah itu, menyaksikan. Itu yang buat bola punya yang tu nampak tak buat. Buat bola bahasa bakir kita cerita orang Jawa. Sebab menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah Ta'ala minta kepada Allah dia rasa dekat kan? Allah Ta'ala kan maha dekat dengan hamba-hambanya. Uji budak wata da'i idza da'an falyastajib. Aku pasti sahut apa yang panggilan hamba. Uji budak wata da'i idza da'an. Apabila mereka seru pasti teranggut. Jadi kalau kita baca biasa tak masalah. Tapi kalau orang yang sentiasa dekat dengan Allah, bila cakap menyatu dia dah masalah. Sentiasa sahaja dengan Allah, kalau dia minta Allah Ta'ala pasti sahut. Jadi sahut Allah itu dia yang faham. Sebab dia dekat dengan Allah, dia faham bagaimana Allah Ta'ala sahut, bagaimana Allah Ta'ala jawab apa yang dia minta. Yang kita dapat itu musyahadah. Ingat itu musyahadah. Mengaji sampai dapat ma'rifatullah. Ma'rifatullah bukan saja dalam ilmu tauhid, tapi ma'rifatullah dalam ilmu tasawuf. Yang itu matlamat hidup kita nak dapat ma'rifatullah. Ngaji ini sampai nak dapat ma'rifatullah. Jadi bagaimana nak dapat ma'rifatullah? Itu kena mengaji dalam tasawuf. Ma'rifatullah tasawuf. Kalau boleh ma'rifatullah itu maknanya sampai kepada Allah. Sampai usul sampai itu ialah dengan dapat ma'rifatullah. Orang punya makrifat hakikat makrifat itu. Nak dapat makrifat itu macam mana? Kena ngaji, kena letak dulu ilmu zahir, ilmu syarak, ilmu fiqh, ilmu tauhid, kena faham elok. Ilmu fiqh kena sembahyang bagi elok, tertib, lendik, tadabbur makna, kena faham. Rukun, beza, rukun semua elok. Lepas itu kita punya kelaku semua elok. Lepas itu tauhid kita, akidah kita sahih, itu elok. Lepas itu baru dah tasawuf. Kita berjalan menuju Allah. Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala buka. Dia ada putus, Allah Ta'ala buka dan dia letak dalam hati kita ma'rifatullah, mengenal dia. Jadi mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rasa. Ini dalam ilmu tasawuf. Ilmu tauhid ma'rifatullah juga. Ilmu tauhid itu mengenal Allah dengan mengenali sifat-sifat Allah. Ilmu tasawuf mengenal Allah, mengenal dengan rasa. Rasa takut kepada Allah. Macam mana rasa takut kepada Allah? Kita kena bagi takut tu macam kita baca kitab Penawar Bihati bermalam. Zuhud macam mana nak zuhud, itu semua rasa. Tawakal, macam mana tawakal, bergantung dengan Allah tu macam mana, itu semua rasa. Ikhlas tu macam mana. Dan semua tu pintu-pintu tu semua dia kena masuk dulu dengan pintu taubat. Taubat tu berapa rukun tempat, itu semua kita dalam bincang. Jadi kita bersih sifat-sifat hati kita yang betul-betul hati kita tu bersih. Dia moga-moga Allah Ta'ala
letak dalam hati itu ma'rifatullah. Dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala buka pada kita pintu ma'rifat, dapat mengenal dia sebelum kita meninggal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang bisa ya. Nanti sujud, kaki kena rapat ke kena tegak? Macam mana? Kalau dia sujud, Kaki. kaki kena rapat ke kena tegak? Enggak. Ya. Duduk. Sudah duduk tak sampai hari memang. Jadi memang sunat sujud itu. Duduk itu. Duduk antara dua sujud kan? Duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal dia sunat. Kita duduk punggung tu duduk atas tapak kaki kiri. Kalau macam orang duduk terbalik tu macam mana? Boleh tak? Tak ada masalah, boleh. Dia nama kita duduk yang ni. Dia nama kita duduk macam semua boleh. Bersila pun boleh. Yang kata duduk ni bersila pun boleh. Dia tak boleh duduk macam duduk dua kaki tu kan. Dua kaki belakang tu. Satu kaki tapak kaki kiri, punggung letak atas tapak kaki kiri. Sebelah lagi kaki baca. Yang tu yang sunat. Ada orang yang kaki dia duduk begitu. Kan? Kaki duduk begitu kan. Yang tu boleh juga. Nama duduk saja boleh. Ada yang kaki dia begitu, buang ke tengah ni kaki dia. Macam dengan apa ni, apa exhaust kereta Moshi. Boleh juga, tak ada masalah. Nama kita duduk every, tapi yang sunat tu duduk macam tu ya. Tak ada masalah. Semua sah. Yang kita duduk tu semua sah. Bahkan ada duduk dia bagi duduk dia maaf. Itu sunnah, sunat. Tapi tak ada orang duduk juga. Duduk bila Nabi duduk dia maaf. Macam tu kan? Kaki macam Kaki baca. Lepas tu punggung dia tu atas kaki atas tumit. tumit. Itu sunnah, itu sunnah. Dia maaf itu kita orang buat. Ada orang buat. Ada di surau mana? Ada. Ya. Ada orang belakang nampak kita tengah lutut macam mana? Yang kita pergi pasal aurat. Aurat dalam sembahyang. Kita faham dengan aurat kadang-kadang kita sembahyang. Apa ni? Hak atas ni aurat daripada atas. Tanya aurat kan? Aurat daripada atas ni itu batas sembahyang. Contoh macam orang pakai baju dia tak bubuh kancing baju. Buka macam ni. Tak pakai baju dalam, tak pakai. Saya pakai baju dalam. Tak pakai baju dalam. Jadi masa dia rokok tu, baju macam tu dia nampak bawah daripada pusat tu nampak. Batal ke tak batal semayang? Batal semayang. Pasal dia kira aurat daripada atas. Aurat daripada atas batal semayang. Kita semayang atas rumah macam orang dulu semayang. Kan lantai dari papan. Pakai kain lekat. Penjam tu kan. Jadi ada orang main bawah rumah. Dia tengok nampak. Batal ke tak batal? Tak batal. Pasal siapa boleh tengok? Pasal dia kira aurat daripada bawah. Aurat daripada bawah tak batal. Aurat daripada atas batal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tak orang pakai itu saya dulu masa apa datuk saya dia pakai apa dia panggil kain cuci apa selak tu yang saya guna selak coklat selak katok tapi yang stuk saya punya dia labu pada lutut dia suruh pakai labu pada lutut selak coklat tu ada selak coklat tu dia pakai dengan selak. Yang ini labu pada lutut masa dia pakai seluar masa dia pakai kain lekat putih solat dia pakai seluar yang labu pada lutut. Pasal apa dia tak pakai yang seluar yang pendek tu? Macam tu juga ayah kita pun macam tu juga. Jadi rupanya
masa kita semayang, kita pakai kain pelekat, tak pakai seluar dalam. Contohlah, tak pakai seluar dalam. Ya, tak pakai seluar dalam. Bila kita sujud, nampak belakang paha. Nampak belakang paha ni, masa kita sujud dia tu macam ni kan. Nampak belakang paha ni. Nampak belakang paha tu, batal ke tak batal semayang? Tak batal semayang. Pasal dia kira aurat daripada bawah. Walaupun tak batal semayang, tapi dikira berdosa kalau orang nampak. Sebab aurat. Kalau nak pengunjung, Ha? pengunjung. Ha? Pengunjung. Ustaz, rasa saya biasanya yang ikut Tak apa, betul tak apa. Ni, Nazar tak habis lagi. Ah. Dia kata nampak apa, bonjol. Nampak bentuk tak apa. Nampak betul tak apa. Jangan nampak sekali dengan warna kulit tak apa. Ini segi ilmu kan? Segi ilmu kan? Kena jawab. Orang kata nampak ni tak baca semangat tak apa. Jangan Rasa saya, biasa sekarang kebanyakan orang mungkin tak sedar, terutama yang pakai t-shirt. Ya, cakap lelaki lah ni, dia pakai t-shirt dan dia pakai seluar. Tapi masalahnya t-shirt kadang-kadang dia tak sedar apabila dia sujud. Bila dia sujud, kadang-kadang ternampak luar bontot dia pun nampak, wadazah dia pun nampak. tak apa, dia tak nampak warna kulit tak apa. Dia tak nampak warna kulit pun nampak. Oh ya, pakai t-shirt yang T-shirt sekat. t-shirt sekat ya. Jadi bila dia sujud tu, nampak pula kadang-kadang ada trend orang pakai seluar jenis besar tapi dia tak pakai tali pinggang. Jadi bila dia sujud tu macam Ya, turun. batas semayang. Dan seluar Buka aurat. Buka aurat tu batas semayang. Tapi kalau kata kita pakai kain contoh, duduk tepi tingkap semayang. Kalau rumah dulu kan tingkap sampai bawah kan. Mari yang ni buat terselok nampak. Batas semayang. Cepat-cepat tutup tak batas lah. Tak batas semayang, cepat-cepat tutup. Tapi kalau terselok dia biar buat tak tahu lah. Kalau yang tebal-tebal tu, masa tu sujud dari tak kena. Tak sorang macam Nabi Muhammad. Dalam bukan tadi. Salam. Itu tak sempurna. Itu tak sempurna. Sebab apa? Kita dalam solat ni, kita afdal baca apa yang kita hafaz. Kita baca apa yang kita hafaz, bukan kita tengok. Jadi afdal apa yang kita hafaz. Sebab afdal tu yang kita sebut di sini. Kita dalam solat, kita afdalnya mata kita tu di tempat sujud, bukan di mushaf. Kadang-kadang orang keluar mushaf kan, dia tengok ni Arab kan. Arab ni jangan tiru perangai dia tuan-tuan. Sebab mereka ni tak ada ilmu, kadang tak mengaji. Saya banyak pengalaman dengan Arab, hidup dengan Arab dulu. Jadi banyak tak mengaji. Jadi jangan tiru Arab. Yang tu tak buat, yang tu ada lah, tapi kita bukan tengok yang tu kan. Kalau ada juga, memang kita tengok. Kalau tengok pada apa Tak, dia sebut kesempurnaan. Kesempurnaan. Maka kalau tengok tak batal. Ya, ada macam kita di sini ada apa ni, surah Sajdah dengan surah Al-Insan 4. Jadi tengok imam sembahyang, dia tengok, dia nak baca, dia tengok. Jadi macam mana surah ada? Surah tu tak surah sebenarnya? Surah. Cuma dari segi sempurna tu, kalau kata pahala qiyam tu tak dapat penuh lah. Sebab pahala qiyam tu kena tengok di bawah tempat sujud. Bukan tengok mushaf ataupun tengok apa tu tempat lain. Macam tu itulah adalah ada baik. Sudah punya. Ya. Ya. Kaitan dengan rukuk tadi kan, Ya. kata ratakan belakang dan tekuk. Ya. Tapi tadi berbalik kepada kita tengok tempat sujud kita, ada yang mengatakan kita dongak sikit kepala waktu rukuk supaya kita mata kita melihat tempat.
Dia ini kita ni yang kita kesempurnaan. Kesempurnaan itu maksudnya kita kena bersama atau sama. Tak payah tengok satu. Tempat sudut lah, tempat sudut lah. Kalau kita rata boleh bisa. Tak mata kita akan tengok tempat sudut. Mata kita tu tengok tempat sudut lah. Mata kita. Tengok tempat sudut ni segi mata. Bukan yang muka, mata. Boleh. Kan kita tempat sudut kita di bawah kan. Kita sudut sama. Jadi tempat sudut di mana di sini. Jadi kita tengok di sini. Tempat sudut tu mata tu tengok bukannya muka kita tengok. Mata kita tengok. Tengah tu Ustaz. Ya. Lepas rokok tu dia dongak lalu. Dia dongak tu bagi sama ke tak? Tak sama. Tak sama. Kita dongak tu mana lebih daripada ni. Itu kira tak sempurna. Kalau dia dongak, ada orang yang macam dia dongak dia nak bagi sama sikit. Bagi sama belakang tu kan, bagi sama. Dan bila dongak mesti tak sama dah. Tapi tak sama. Okay, kalau tak sama, kalau tak sempurna. Dia tolong lah. Macam mana nak dapat reflect kan? Dalam macam ni lah, ikut yang macam ni, insyaAllah. Ini semuanya yang saya sekarang ni, ada seorang lagi dia syarat kepada menyiapkan musuh ini. Dia bagi semua hadis-hadis yang saya sebut ni. Jadi apa yang saya sebut ni adalah mafhum daripada hadis-hadis Nabi SAW. Allah Allah, boleh? Tanya-tanya. Dalam pakai sorban tadi, kita kena jaga. Sorban, tak boleh tebal. Kena sorban tu kena masa. Kadang-kadang orang pakai sorban, ni kan? Sorban dia pakai sorban. Jadi bila dia sujud, kita tak kena dai. Bila tak kena dai itu makna kita tak sorban. Yang kita biasa sorban kita. Kalau syekh-syekh Arab, kalau guru-guru saya pun, kalau kita tengok dia pakai sorban tu, dia di sini dia akan nipis. Atas ni dia terbaik. Dia terbaik ke atas. Kalau tengok gambar Syekhul Islam, Syekh Syarqawi pun, dia terbaik atas ni, bukan terbaik bawah. Orang sekarang terbaik tu, pakai sorban terbaik kat sini, terbaik lah. Tak sujud je. Sujud dia kena daya, tak tahu. Padahal hadis dalam hadis tu soleh. Tapi kalau katakan dia tebal lah, okey. Tapi bila dia sujud, dia alih sikit. Dia atas sikit. Janji kena daya. Dan maksud saya dia kuih sikit dengan tangan kan? Ya. Dia kuih sikit, lepas tu baru dia kena kata. Boleh kan? Boleh lah, tapi orang pakai nak tulis. Akan sujud lah. Saya ingat kalau kaki. Bahasanya sekali lagi saja insyaAllah apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.